Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, amma ba'du. Para penonton, para pendengar, sahabat-sahabat, semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Uhibbukum fillahi. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah, kita boleh sambung program kita Ihya Ramadan ini, ikhwan. Nampaknya masa kita ni pelan lama, pelan jauh. Malam ini, pada waktu ini kita sampai pada hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21. Hadis ke-21 sampai hadis ke-30. Ini bahagian yang 10-nya akhir ini. Hadis ini disusun dan diolah oleh Muhammad Hafiz. Dia yang susun, dia yang pilih tajuk, dia yang pilih hadis-hadis ini. Iaitu hadis ke-21 di bawah tajuk keutamaan malu. Keutamaan malu. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari وهو يعيز أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه. Terjemahan dia dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seorang sahabat Ansar yang sedang menasihati saudaranya kerana pemalu. Kerana saudaranya sedang menasihati saudaranya kerana sifat malu. Kemudian baginda bersabda, biarkanlah ia kerana pemalu, biarkanlah dia pemalu kerana malu itu sebahagian dari iman. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Ini hadis yang ke-21 daripada kita punya tajuk 30 hadis sahih jalan kehidupan. Maka satu daripada jalan kehidupan ini, sunnah mengajak kita supaya kekalkan sifat malu. Sifat malu. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, Nabi kata, Al-haya'u la ya'ti illa khairin. Nabi kata sifat malu itu tidak datang pada dia, melainkan kebaikan sahaja. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata, Al-haya'u kulluhu khair. Al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu itu kesemuanya baik. Semuanya ada kebaikan. Dan Nabi sebut dalam lafaz dalam riwayat Bukhari, Nabi kata, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kita sesungguhnya daripada perkataan yang ditinggalkan oleh orang-orang dahulu, perkataan yang ditinggalkan dan dia merupakan kalam nubuwah. Artinya semua Nabi datang, semua Rasul datang ucap benda yang sama. Dia dianggap sebagai min kalamin nubuwatil ula, daripada kalam nubuwah yang awal dulu. Apa semua Nabi ucap? Semua Rasul ucap, idza lam tastahi, apabila engkau tidak malu, apabila kau tak ada sifat malu, fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang kau suka. Maka sifat malu itulah penghalang kita daripada nak buat ataupun nak cakap, nak bertindak apa yang kita suka. Kadang-kadang kita ingat ni banyak benda kita ingat nak cakap, tapi kerana sifat malu itulah banyak benda kita tak cakap, banyak benda kita tak buat, banyak benda kita tak bertindak. Dan dalam riwayat lain, riwayat Bukhari Muslim juga muttafaqun alaih, Nabi kata al-haya'u syu'batun minal iman. Nabi kata malu itu satu cabang daripada iman.
Dalam riwayat Nabi kata iman itu ada 70 cabang ke 60 cabang. Maka Nabi kata satu daripada cabang hak banyak-banyak ni, dahan-dahan banyak dan dia terikat dengan iman, Nabi kata adalah sifat malu. Al-haya'u syu'batun minal iman. Dia satu cabang daripada cabang iman. Jadi daripada hadis ni ikhwan, perjalanan hidup yang kita bikin dalam hidup kita ialah kita ada sifat malu. Dan tentulah sifat malu ni malu yang syar'i, bukan malu yang tidak syar'i. Kalau malu sampai nak mengaji, malu sampai nak pergi masjid, malu sampai nak bergaul dengan orang, itu tidak syar'i. Ini malu, bila kita malu, akhlak kita terpelihara. Itulah sifat malu yang dikehendaki. Kita malu hidup dalam keadaan tidak bersyukur pada Allah. Itu sifat malu yang betul. Malu kita nak hidup dalam keadaan tak solat. Satu hari suntuk duduk tak berzikir. Satu hari suntuk. Punya apa kita buat pun tak tahu. Tak baca Quran. Kadang-kadang dah 3 hari tak baca Quran. Kadang-kadang sebulan dah tak baca Quran. Dia masih sifat malu. Malu pada Allah. Kata orang lah. Saya tidak tahu, orang kata bila kita baca Quran ni, dia kata kita bercakap dengan Tuhan. Malulah ya Allah sampai tak baca Quran, sampai tak pegang tasbih, kata astaghfirullah. Dua zikir ulama kata ikhwan, dua zikir yang kalau kita sibuk macam mana pun, dua zikir ni jangan tinggal dalam hidup untuk setiap hari. Lebih-lebih Syekh Maulud menekankan dua zikir ini mesti ada di mulut kita. Sibuk ke tak sibuk ke lain bab, siang ke malam ke, mesti ada dua zikir ini. Apa dia? Yang pertama istighfar, sehari semalam 100 kali. Astaghfirullah. Nak pakai tasbih boleh, nak pakai hak jenis tekan-tekan tu boleh, nak pakai jenis macam orang lekat di jari tu, orang tawah duk pakai pun boleh, nak pakai jari pun boleh. Atas kita pendek kata pakai kita berzikir pakai ni apa, raus jari kita ni pun boleh, ruat jari ni pun boleh, tetap pakai jari juga. Pakai tasbih pun tetap pakai jari juga. Pakai hak tekan-tekan tu pun tetap pakai jari juga. Sehari semalam 100 kali astaghfirullah. Sebab apa? Sebab istighfar kita mengaku silap kita. Dan kelebihan istighfar itu telah kita bincangkan beberapa siri. Dia mempunyai kelebihan yang sangat agung, termasuk dia menyelesaikan urusan rezeki kita, kesempitan kita, ketidaktenangan kita. Jadi sehari semalam kena ada istighfar. Istighfar lepas solat tu lain, ini sehari semalam kena istighfar. Dan yang kedua, ulama kita kata apa? Tak boleh tidak, sehari semalam mesti berselawat pada Nabi. Dan tu boleh bayang, satu selawat Allah bagi 10 selawat kat kita. Allahu Akbar. Saya teringat seorang yang menyatakan bahawa dia kata, kalau Allah bagi pada kita satu selawat kita bagi pada Allah untuk kekasih Allah, Allah bagi balik kat kita 10 selawat. 10 selawat. 10 selawat tu apa dia yang Tuhan nak bagi balik pada kita? Tuhan nak bagi balik kesihatan ke, rezeki ke? Sebab selawat bermakna kebaikan. Selawat bermakna pertambahan kebaikan dalam hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad dah wafat di sisi Engkau ya Allah. Tetaplah Kau bagi kebaikan pada dia. Tetaplah Kau bagi salam pada dia, bagi kebaikan pada dia, rahmat pada dia. Kau bagilah pada dia ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak pernah putih-putih. Tetaplah beri pada dia maqam mahmud, makam yang tinggi di hari akhirat. Berselawat. Kita berselawat pada Nabi sebegitu, Allah bagi pada kita 10 untuk satu selawat yang ikhlas. Bukan selawat nak perhabis, bukan selawat nak hambat kerana kita masuk tarekat kena selawat satu hari 20,000. Ini semua tak betul. Selawat lagu tu tak ada nilai. Siapa yang selawat pada Nabi, man salla alayya salatan wahidah, siapa yang dengan ikhlas selawat pada Nabi dengan satu selawat, sallallahu alaihi, Allah Ta'ala akan selawat kepada dia. Dengan selawat dia bagi pada Nabi itu 10. Maka ikhlas, kenal Nabi, tahu kata betapa besarnya sumbangan Nabi dalam hidup kita ini. Kita tahu,
kita pengikut dia dan kita akrab dengan sirah dia. Bila kita sebut tu, kita boleh bayang bagaimana sebahagian daripada cerpen sirah ini menggambarkan pada kita betapa dia penat, dia lelah, dia letih untuk umat. Jadi kita pun Allahumma salli ala Muhammad, boleh? Allahumma salli ala Nabiyina Muhammad, boleh? Ataupun macam selawat dalam tahiyat akhir pun boleh. Maka sehari 100 kali selawat. Jadi kita sibuk macam mana, kita tak ada masa macam mana, istighfar dan selawat ni kena ada di mulut kita. Dan tak susah pun ikhwan, tak susah pun. Tengah bawa kereta boleh, bawa motor boleh. Kalaulah kita buat satu kita punya sistem, sehari semalam kita solat 5 waktu. Untuk satu solat, dah habis dah kita bagi salam, kita punya wirid, rawatib kita tu, wirid yang berkaitan dengan solat kan, dah habis dah wirid kita semua, kita duduk sat. Kita buat 10 selawat untuk satu solat dan kita kali dengan 5 solat, selesai. Demikian juga istighfar. Kita tak ada masa sangat habis-habis solat. Istighfar untuk solat lain, wirid untuk solat tu lain. Dah habis semua selesai dah. Sebelum bangkit nak duduk sat, nak istighfar 10 kali. Kalau untuk satu solat kita boleh buat 10 kali, 5 solat 100 kali, selesai ikhwan. Selesai. Maka antum bayang gabungan antara istighfar dan selawat. Nanti kita akan bincang satu slot asin. Kelebihan berselawat pada Nabi sangat dahsyat ikhwan. Sangat dahsyat. Sampai Nabi kata siapa yang tak berselawat pada aku dia bakhil. Antum boleh bayang. Nabi Muhammad ni ikhwan adalah insan yang nak tuduh orang lain ni dengan tuduhan yang buruk-buruk ni tak ada di mulut dia. Muhammad ni salawatullah wassalamuhu ni, salawatullah wassalamuhu alaihi ni, mulut dia nak kata benda yang tak cermat dekat orang tak ada ikhwan. Tapi dia boleh kata pada orang bakhil. Bakhil ni satu tuduhan yang agak negatif. Satu orang kata pada satu orang tu bakhil tu agak negatif sifat tu. Kau hang ni bakhil lah, hang ni kedekut lah, hang ni tak hidup masin lah. Kenapa Nabi boleh kata demikian? Kerana umat dia tak selawat pada dia. Adakah Nabi ni nak umat selawat pada dia? Tak. Kenapa Nabi kata bakhil? Sebab kelebihan selawat pada Nabi itu yang Nabi nak umat dapat. Sebab Nabi tak mencipta selawat untuk dia, dan Nabi tidak mencipta fadilat selawat untuk selawat dia. Tak. Semuanya Allah yang bagi. Pasal itu dalam riwayat Muslim, sahabat kata, bagaimana nak selawat pada engkau? Nabi diam. Kami tahu bagi salam pada engkau ya Rasulullah, tapi nak selawat ni macam mana? Setelah Allah kata, Allah dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat berselawat pada Nabi. Maka Allah kata, wahai orang beriman, hangpa pun selawat juga. Jadi di langit berselawat, di bumi berselawat, berhimpunlah dua selawat, ahli langit dan ahli bumi, untuk insan yang bernama Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Jadi bila sahabat tanya macam mana selawat, Nabi diam. Jibril turun daripada langit ikhwan, ajak selawat. Baru sahabat berselawat. Dan Nabi tak mencipta kelebihan selawat. Jibril nyahabatkan Nabi, baru Nabi bagi tahu. Nabi tak pernah mencipta kelebihan. Kalau kamu sebut nama aku, begini kamu dapat. Tak. Selawat bermakna memohon kepada Allah agar memberi kebaikan pada Nabi. Jadi kelebihan itunya Allah nak, kelebihan. Walaupun Nabi dah wafat, dalam riwayat Abi Daud kata, walaupun Nabi dah wafat, selawat kita ni bila kita kata Allahumma salli ala nabina Muhammad, malaikat bawa selawat tu ke Nabi dan bagi tahu umatmu si fulan berselawat. Sampai ikhwan. Pasal tu kita tak perlu kirim salam kat Nabi bila orang pergi umrah, tak perlu. Selawat, Nabi kenal kita. Nabi tahu, Allah sampaikan. Oh, begitulah selawat punya hebat. Kerana itu Nabi nak kita, umat dia yang dia sayang, dia cintai, umat itu dapat kelebihan selawat. 1 dapat 10.
Tu para imam kita sebut malam Jumaat berselawat, hari Jumaat berselawat. Ya, berselawat, perbanyakkan selawat. Kerana Nabi nak kelebihan tu. Jadi kelebihan tu balik pada kita. Pasal tu Nabi kata, orang yang bakhil ini, orang yang dengar nama aku tak berselawat pada aku, dia bakhil. Bakhil punya kedekut. Manfaat tu nak balik pada diri dia pun dia kedekut. Allahu Akbar, ikhwan. Maka istighfar dan selawat kita jangan tinggal dalam hidup. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang tu atas kita lah. Ada masa boleh buat tak apa pun tak apa. Zikir-zikirnya lain, Sayyidul Istighfar atas kita lah. Zikir-zikirnya lain, subhanallah 100 kali atas kita lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas kita lah kita nak buat. Tapi istighfar dan selawat usahakan bagi ada. Kita malu melalui hari-hari ini tanpa minta ampun pada Allah. Kita malu melalui hari-hari ini tanpa berselawat pada Nabi. Antum cuba tengok hidup kita ni, walaupun kita dalam kita kata dilema PKP ni, tetapi Allah jaga kita, rezeki kita. Allah jaga, ya Allah. Sangat Allah jaga. Sangat Allah jaga. Kita apa pun kita tak buat, Allah tunjuk. Kemarin kalau antum ingat pelajaran kita sifat yakin dan tawakal. Cubalah belajar sesuatu di sini, ikhwan. Musim ini, musim tak bekerja lagi banyak daripada bekerja. Tapi ikhwan, untuk saya hidup, untuk antum hidup, untuk seteguk ayat masuk dalam mulut, untuk beras masuk dalam uncang perut, sampai ikhwan, sampai. Benda ni sampai. Benda tu sampai, ikhwan. Tak ada lah kita nak kata tak sampai, ya Allah. Tak ada. Macam itulah soal burung yang kata semalam tu, burung. Kalau kamu bertawakal pada Allah adalah rezeki, macam mana burung keluar pagi, perut kosong, balik petang, perut berisi. Selesai hidup kamu. Selesai. Dan kalau antum fikirlah, saya melihat para ulama kita sebut, kalau untuk makan, untuk saya makan. Kalau hidup ni memang untuk makan. Katalah hidup ni memang untuk makan. Makan pagi sekali, makan tengah hari sekali, malam sekali. 3 kali kita makan sehari semalam. Ikhwan, nak masuk dalam perut ni, kira-kira nak bagi kenyang uncang perut saya ni, banyak mana yang saya kena habis duit. Nasi lemak sebungkus, teh 1, kenyang dah, ikhwan. Berbedik nasi lemak, duduk kampung, RM1 dah dapat nasi lemak. Kuala Lumpur mungkin ada lagi, di Kuala Lumpur ada lagi nasi lemak RM1, tapi sejumput lah dekat jalan apa tu, dia tulis nasi lemak RM1. RM1 nasi lemak dia tu, di sebelah kita di sini 5 kupang lah. Kira tangan orang Penang ni ambil sekali hilang nasi tu bulan-bulan. RM1. It's better lah, orang putih kata it's better than nothing. Tapi di Penang ni masih lagi nasi RM1, masih lagi dapat nasi semangkuk, telur sebelah, masih dapat lagi RM1. Kenyang dah. Katalah tengah hari pula sama, kenyang dah. Malam yang sama, malam lagi lah. Orang lain tak makan malam. Nak jaga kesihatan. Sahak betul-betul untuk hidup ni. Kalau Allah Ta'ala bagi pada kita sehari RM5, dah boleh hidup. Untuk seorang lah, dah boleh hidup. Tapi Allah punya jaga kita, ikhwan. Allah punya jaga kita. Pasal itu Allah Ta'ala kata daripada awal lagi, aku buat hampa ni untuk ibadat. Akan sampai ke mana rezeki aku untuk apa? Untuk hidup, bukan untuk mewah. Apa Tuhan supply pada kita? Untuk hidup. Yang untuk mewah tu kita usaha lebih. Tapi untuk hidup, untuk tak matilah. Pendek kata bahasa utara ni, untuk kedarah tak mampu lah. Maaflah, itu bahasa mother tongue. Kita makan tak mati. Tuhan jaga kita. Tuhan jaga kita, ikhwan. Subhanallah, ikhwan. Jadi kita malulah bila kita hidup tak boleh istighfar, kita hidup sampai tak boleh selawat dekat Nabi.
Istighfar, kita minta ampun sehari semalam, kita silap, kita apa, minta ampun pada Allah. Selawat kat Nabi, bersyukur pada Nabi dengan nikmat sunnah dia bagi. Allahu Akbar. Dengan nikmat sunnah. Dulu kan kita tak pernah tahu. Dan kita pun tak pernah terbayang dalam kepala kita satu masa nanti kita akan raya, kita kena jadi imam di rumah dengan anak-anak kita. Tak pernah terfikir. Kata orang sebelah selatan, tak pernah terfikir. Tak pernah terfikir. Orang Perak kata apa, saya tak tahu, kena tanya Mudir. Tak pernah fikir orang. Tak fikir langsung. Kita pun mula semak. Nak sembahyang raya dalam rumah ni macam mana? Mula-mula semak. Bila kita semak, kenapa kita semak? Kerana suasana ini. Suasana ni siapa buat mai? Tuhan yang buat mai. Sekurang-kurangnya bila kita semak-semak, kita jumpalah hadis Bukhari. Hadis Bukhari yang menyatakan bagaimana Anas bin Malik di usia dia yang tua, dia tak pergi sembahyang di masjid, dia sembahyang raya di rumah. Dia kumpul dia punya apa kita panggil geng keluarga dia, termasuk budak-budak dia ni semua, dia kumpul sembahyang raya dengan depa. Dia ajak depa sembahyang raya dan dia suruh depa jadi imam. Dia duduk belakang sembahyang raya dengan depa. Dan Anas sembahyang raya di rumah dia, dia tak baca khutbah. Bukhari menyimpan dalam Sahih Bukhari. Itulah hadis yang para ulama ambil untuk menyatakan bolehnya sembahyang raya di rumah, dan ada contoh daripada para sahabat. Kalau kita tak jumpa dengan zaman ni, tak keluarlah hadis tu. Jadi tu imam tu dia duduk syok seorang-seorang dia lah baca khutbah. Tapi Allah Ta'ala di samping dia urus alam, dia urus agama kita, kehidupan kita, makan minum kita, dia uruskan hidayah sampai pada kita. Allahu Akbar. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Semalam saya ada kawan call saya semalam. Lepas buka puasa call. Saya sembang. Dekat nak isyak. Kawan kata, Ustaz dekat nak isyak dah ni. Saya nak kena tak telefon pasal saya kena jadi imam malam ni. Oh, dia kena jadi imam malam ni. Oh, dahsyat dia. Saya kata berapa orang imam? Dia kata saya seorang je lah. Malam saya kena jadi imam isyak. Saya imam isyak, imam maghrib, imam tarawih, imam witir. Oh, alhamdulillah. Kalau tidak kerana suasana ini, manusia tidak pernah menjadi imam. Kalau orang muda yang bercinta, dia tak sama dengan zaman kita dulu. Kita dulu kalau bercinta tak sorat, dalam sorat buah bedak, lepas tu simpan sorat bawah pasu bunga. Zaman kita lah, zaman pakcik saya tak tahu, ada buah bedak je. Pakcik buah bedak kat pipi, saya buah dalam sorat. Lah ni tak. Lah ni orang muda lah ni dia bercinta. Dia bahasa dia sempoi-sempoi. Dia kata saya mencari imam dalam hidup. Hak lelaki pula kata, sudikah awak menjadi makmum saya? Hak perempuan pula kata, sudikah awak menjadi imam saya? Inilah zaman jadi imam. Sudi tak sudi, menyudikanlah diri. Nikmat masuk. Bila nikmat Tuhan masuk dalam hidup kita, ikhwan, kita syukur pada Allah. Kita istighfar pada Allah. Kita selawat dekat Nabi banyak-banyak. Maka hadis yang kita baca ini, ikhwan, dia bagi tahu pada kita betapa jalan hidup seorang Muslim, baik laki-laki dan perempuan, tua ataupun muda, kena ada sifat malu. Dan sifat malu tu, ikhwan, bukanlah malu tak bertempat, malu yang bertempat. Hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22, Muhammad Hafiz meletakkan di bawah tajuk larangan menyerupai orang kafir. Iaitu dalam hidup kita ni, perjalanan kita ni, ikhwan, mesti kita usahakan diri kita jangan bagi sama dengan puak-puak kafir. Apa yang dimaksudkan dengan tidak sama? Nanti kita cuba tengok apakah yang kita dapat pelajaran daripada hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum, muttafaqun alaih. Terjemahan dia,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, Kristian, tidak mewarnakan rambut mereka, maka berbedalah dengan mereka. Muttafaqun alaih. Nabi sebut dalam riwayat ini, ikhwan, di sini ada dua pelajaran. Satu pelajaran secara fiqh, satu secara pelajaran hidup. Saya tumpu pada pelajaran hidup, iaitu bahawa apa saja yang menjadi ciri-ciri utama kepada orang kafir ni, terutama dua kafir yang mereka isytihar musuh kita, iaitu Yahudi dan Nasara. Dua bangsa ini, lan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Depa takkan redha dengan kita sampai depa berjaya bawa kita masuklah agama depa. Dan di kalangan ahli pengkaji kata apa? Andai kata kita dah masuk agama mereka pun, depa redakah? Depa tetap tak redha. Kerana kita asal daripada Islam. Walaupun sekarang dah keluar Islam, asal Islam daripada benci. Maka tetaplah ada kasta. Walaupun dah tukar agama. Begitulah benci mereka dengan kita, ikhwan. Maka kita, Nabi nak bagi pada kita suatu perjalanan hidup dalam apa hal keadaan pun. Jangan kita punya gaya hidup, style hidup, kita punya ranggi hidup kita itu ambil budaya mereka. Jangan sekali-kali. Ulama-ulama kita dalam penjelasan bagi tahu apa dia, terutamanya ciri khas mereka. Ini 4 golongan ini ulama sebut mesti kita jangan tiru apa-apa dari mereka. Satu siapa dia? Kufar, orang kafir. Jangan ambil apa-apa budaya dari mereka. Sebab mereka hidup tanpa bimbingan. Mereka sepatutnya mengambil budaya dari kita. Kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Budaya kita sangat elok. Orang Kelantan kata berjuruh molek. Budaya kita ni cantik elok. Kita tengok orang Melayu berjalan depan orang tua-tua, tangan ke depan, tunduk. Orang tua-tua bercakap tak menjampuk. Wanita Melayu, tudung kepala elok. Zaman hang tuah dulu kan. Elok, budaya kita memang elok. Masuk rumah bagi salam, keluar rumah pakai tudung. Hatta orang kita ni dididik masuk tandas pun berkelumbung. Baik lelaki, baik perempuan. Masuk tandas pun tutup. Sebab takut setan main kacau ambil naji bubuh dalam kepala. Baguslah, walaupun tak ada hadis tu, baguslah tu. Dia jaga ambil tarak tu. Yang kedua, kita kena hati-hati jangan ikut budaya siapa? Fusaq. Fusaq ni orang Islam, tapi dia rosak akhlak dia, fasik kita panggil. Jangan ambil apa-apa. Cara pakaian dia ke, cara style dia bercakap, dia makan, jangan tiru dia. Yang ketiga siapa dia? Al-mubtadi'ah. Ahli bid'ah. Jangan ambil apa daripada ahli bid'ah. Sebab ahli bid'ah ni, dia lebih teruk daripada ahli fusaq. Dia lebih teruk daripada ahli maksiat. Sebab kerja dia, mereka petunjuk agama yang baru tanpa meneladani petunjuk Nabi Muhammad bawa. Dia reka satu persatu, dia reka. Dah dia reka, dia bagi fadilat. Dah dia bagi fadilat, dia kata yang tu agama. Sedangkan agama ni turun kepada Muhammad, bukan turun kepada otak mereka. Maka jangan ambil apa. Para ulama kita kata apa? Pakaian khusus mereka. Kalau mereka ada kenderaan yang khusus pun kita jauhi. Kalau mereka ada perhiasan-perhiasan yang khusus pun kita jauhi. Dan kalau mereka ni ada suatu, kita kata simbol-simbol yang khusus pun jangan jauh. Kita jauhi, jangan ikut. Macam kalau kita tengok di tempat-tempat kita ni, dia satu passion. Passion apa? Pakai kepiah, nak ada lambang kasut atas kepala. Kononnya kasut Nabi. Kita jangan, ikhwan. Malu kita menghadap Tuhan dengan kasut di kepala ni. Kasut bukan tempat ada di kepala, di kaki. Walaupun dia kasut Nabi, tetap Nabi letak di kaki. Maka kasut itu tak pernah jadi wakil lambang agama. Tak pernah. Nabi berperang, macam-macam perang, Nabi tak pernah ambil kasut dia jadi lambang. Nabi naik sampai Mi'raj, turun balik, tak pernah ambil kasut dia jadi cop. Cop apa? Cop nak hantar surat kepada wakil-wakil negara lain. Tak pernah. Tak pernah langsung. Kasut adalah kasut.
Ya Allah suruh kita ambil daripada Muhammad, bukan kasut Muhammad. Ya Allah suruh kita ambil daripada Muhammad adalah pertunjuk. Pasal itu Nabi tak pernah kata, sebaik-baik jubah aku, sebaik-baik kasut aku, tak pernah. Tapi Nabi kata, sebaik-baik pertunjuk adalah petunjuk aku. Kita pakai kasut, pakai kepiah, ada kasut atas kepala, tanya diri kita, sembahyang kita macam Nabi ke tak? Zikir kita sama dengan Nabi tak? Sebab itu petunjuk. Kalaulah kasut itu menjadi lambang, sahabat akan berebut lama dah lepas Nabi wafat kasut tu. Dan negara mana yang ada replika kasut Nabi, dialah negara yang telah mengikut sunnah Nabi. Dia paling betul. Tak ikhwan, tak. Tak. Walaupun Jepun tak ada kasut Nabi, dia terkenal dengan negara yang paling bersopan santun. Maka kita ni, bila ada orang ni, dia suka bawa dengan satu lambang tu, kita jangan ikut. Jangan cenderung. Kita dengar Rasulullah. Dengar Rasulullah. Kita nak ambil apa pun, dengar Rasulullah. Maka tak ada kelebihan nak pakai kasut. Dulu ada orang jual kasut Nabi, selipar Nabi katanya. Just based on business only. Ada selendang cap kasut, ada kepiah cap kasut. Ini semua ikhwan, maafkan saya, based on business only. Bukan kerana tak ada, itu semua lambang tak mendekatkan kita pada Allah dan Rasul, dan lambang itu tidak perlu ada dalam ibadat kita pada Allah. Ketika kita beribadat pada Allah, kita tidak pernah membawa lambang. Kita hanya membawa satu simbol, kita hamba Allah dan umat Muhammad. Dan umat Muhammad tak pernah ada logo. Tidak pernah ada logo. Daripada dulu, ulama-ulama kita berjuang atas nama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tu tak pernah ada lambang dan logo. Tak pernah ada. Dan tak pernah pun mereka pergi daftar satu persatuan bernama Ahlus Sunnah. Tak pernah pun. Tapi Ahlus Sunnah berjuang habis-habisan memperkenalkan sunnah. Kerana kenapa kita disebut Ahlus Sunnah? Kerana kita di atas sunnah. Tapi kalau berbuih mulut kita kata Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, yang kita buat semua tak ada dalam sunnah. Allahu Akbar. Saya sabit dalam kitab fikih sunnah, walaupun hadis tu dikritik oleh Syekh Nasaruddin Al-Albani, tapi Syekh sabit letak dalam kitab dia. Nabi pernah sembahyang, ambil kepiah ni, buka kepala kosong, tak di depan Nabi solat. Kalau itu yang Syekh sabit bawa, artinya tak ada satu lambang kita nak bawa dalam ibadat. Nak sembahyang pakai kepiah boleh, tak pakai boleh. Kalau kita rasa ini daripada peradaban orang soleh, bila kita pakai kita rasa terjaga, pakai. Tetapi Nabi memang pakai. Dia panggil qalan suwah. Atas kepala Nabi ni ada satu penutup kepala yang boleh dililit serban di atas kepala dia, imamah. Kalau kita sebut imamah, bermakna serban yang dipinta-pinta dililit. Dan di atas itu Nabi letak satu qalan suwah, satu penutup kepala Nabi pakai. Maka ada orang panggil qalan suwah tu songkok, ada orang kata kupiah, dan kupiah pun ada. Itu saja kita buat. Tak ada pun tak apa. Tak ada hal. Tapi yang kita kena ikutnya adalah sunnah Nabi Muhammad. Maka apa saja yang kita kena pastikan dengan kufar, dengan orang fasik, dengan golongan ahli bid'ah, pereka-pereka benda ni, dan lagi satu dengan syaitan. Jangan tasyabuh syaitan. Dan dalam hadis berulang-ulang Nabi sebut. Nabi kata jangan makan dengan kiri, itu daripada syaitan. Jangan minum dengan kiri, itu daripada syaitan. Nabi kata masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah. Sebab kita masuk rumah kita tak baca bismillah, setan kata ini rumah dia. Kita makan tak baca bismillah, bukan saja dia tumpang makan, bahkan dia kata ada hidangan untuk kita. Bila kita tidur, Nabi suruh baca bismillah, masuk tandas baca bismillah. Kerana Nabi suruh kita bercanggah dengan syaitan. Ya, betul, bercanggah dengan syaitan. Jadi empat ini ikhwan, kufar, golongan fusak, golongan ahli bid'ah dan golongan syaitan, kita kena lari daripada mereka. Jangan ada kita cenderung kepada mereka ciri-ciri yang khusus. Tidak boleh. Tak boleh. Jangan ada ikhwan. Jangan ada. Tak mahu ada ciri yang khusus. Kita nak raya pakai baju Melayu. Baju Melayu yang hanya membawa simbol kita orang Melayu. Itu saja, tak lebih daripada itu. Tak perlu ada ciri-ciri yang khusus. Baju Melayu tu nak dibuat, tetapi
nak ada falsafah dia. Tak perlu ada. Tak perlu bawa apa-apa. Just dia simbol kita, budaya kita. Orang Melayu pakai baju Melayu lah. Orang Melayu kalau pakai kurta pelik lah. Kurta tu budaya Pakistan, budaya India. Orang Melayu pakai baju Melayu lah. Kalau orang Melayu pakai jubah pasal apa? Pasal dia sayang kat Nabi dia, itu pakai Nabi dia, silakan. Orang Melayu pakai baju congsang, pelik. Jangan hilangkan identiti kita. Dan kalau kita nak meniru, nak mengikut, Allah letak pada kita Nabi Muhammad. Maka datanglah pertunjuk dalam perjalanan hidup yang ke-21 ini, yang ke-22 ini ikhwan. Nabi kata, kalau orang Yahudi itu mereka tidak menginaikan rambut, kau inaikan rambut. Mereka tak suka inai rambut, kita inai. Ini rambut kita. Bagi rambut kita ni ada inai. Pasal apa? Pasal mereka biak lagu tu. Mereka suka simpan janggut sampai panjang-panjang, sampai tutup muka ni semua. Kita jangan. Khilaf dengan mereka. Mereka simpan janggut, mereka suka simpan misai, bagi labuh. Nabi kata jangan. Pendekkan misai kau. Ataupun boleh buang misai. Pendekkan misai. Janggut Nabi kata jangan bagi panjang macam mereka. Makin tinggi martabat janggut makin panjang. Para sahabat semua mereka cekak lagu ni, mana labuh mereka potong. Itu habis panjang. Tak mau tiru dengan bangsa tu. Oh subhanallah ikhwan. Yang ni identiti kena ada kat kita. Jangan meniru. Termasuk kita, anda tengok anak-anak kita nak kahwin. Orang Melayu ni, saya ingat sampai zaman saya kahwin. Kita kahwin. Maplay dengan Pono ni, macam mana kita? Habis tinggi kita pakai inai, 10 jari, perempuan, lelaki 3. Lepas tu, di tengah ni bulat. Bulat tu pasal dulu kita sokong bulat. Bulat. Habis, itu budaya kita. Budaya kita. Salah tak salah? Tak ada apa-apa. Tapi kenapa kita pergi ikut satu budaya, entah mai daripada mana, tontiang habis ni, daripada sini sampai ke lengan. Draw gambar. Itu bukan budaya kita. Tak perlu pun. Dan katalah itu budaya Arab. Bukan budaya Arab yang saleh. Itu budaya Arab yang bermasalah. Kenapa nak ikut? Tak perlu ikut. Maka disuruh kita jaga identiti. Hadis ini suruh jaga identiti, terutama yang muda. Cepat sangat ikut. In ahsanan nas ahsinu. Kalau manusia ke arah baik, saya ke arah baik. Kalau manusia ke arah macam ni, saya pun macam ni. Kenapa? Kerana saya ikut orang ramai. Nabi kata tak. Dalam riwayat Tirmizi, hadis Uzaifah, Tirmizi kata hadis ni hadisnya hasan. Nabi kata apa dia? La takunu imma'atan. Jangan kamu jadi golongan yang suka ikut dan tiru orang. Jangan, Nabi kata. So, apa yang Allah takdir kita, kita lahir dalam budaya Melayu, kita lahir dalam tanah Melayu, kita lahir dalam negara kepunyaan orang Islam ni. So inilah identiti kita. Orang Melayu ada identiti dia, ada budaya dia, ada bahasa dia, ada tulisan dia, ada agama dia. Jagalah. Tak perlu kita jual yang tu, pergi ambil yang lain. So orang Melayu ni ada masalah ya kawan. Anda cuba perhati, orang Melayu kalau jumpa Cina, dia cakap jadi Cina. Dia kata, kawan lu punya nombor apa? Cina tu cakap Cina juga. Dia tu habang, dia tu kata 4. Melayu pun kata 4, 6. Cina, dia jumpa Melayu, dia Cina. Dia jumpa India, dia Cina. Melayu kalau jumpa Cina jadi Cina, jumpa India jadi India. Belajar bahasa orang tak apa. Tapi kenapa kita jadi macam tu? Itu tak bagus. Itu tidak bagus. Melayu raya, kita orang Melayu kita raya nak pakai baju Melayu, baju Melayu. Cina raya pakai tonsam, Cina pakai tonsam. Kita pakai tonsam, tak. Dia pakai baju Melayu, tak. Kenapa? Identiti. Dan katalah dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Yang dia masuk tu Islam, bukan dia masuk tamadun Melayu. Dia kekalkanlah ciri-ciri tamadun bangsa dia. Tapi ini identiti. Hadis ni bagi tahu jangan luntur identiti. Terutama jangan tiru identiti 4 orang ni. Kufar, fusaq, mubtadi'ah dan syaitan. Maka hadis ni ikhwan suruh kita inai rambut. Kalau tengok satu bangsa tu tak inai. Dan kita inai, kalau ada bangsa lain inai juga rambut, kita inai. Tapi jangan inai kita itu inai tiru dia.
Kalau dia bubuh warna macam-macam warna, kita jangan buat lagu tu. Kita just enough yang agak warna yang warna original color. Kita jangan pergi buat macam dia. Imam Malik kata warna apa pun boleh bubuh atas kepala. Tak apa. Tetapi jangan cara bubuh warna kita bubuh meniru da'bul fusaq, warna orang-orang fasik. Cara dia tu pakai orang fasik, tak mau. Kita style kita. Maka inilah identiti yang ada dalam hadis ini, ikhwan, yang menuntun kita pada satu perjalanan, iaitu jalan kehidupan. Baik ikhwan, ini hadis yang kita jumpa. Dan hadis yang ketiga, saya ingat boleh habis. Ada soalan ke? Kita ada soalan ke? Tak ada? Tak ada lagi. Okay. Saya ambil hadis yang ketiga ini. An Qais bin Abi Hazim qala dakhala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmasa yuqalu laha Zainabu فأراها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم فقالوا حجت مسمئة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية fatakallamat, rawahul Bukhari. Terjemahan dia dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk ke rumah seorang perempuan dari suku Ahmas yang bernama Zainab. Abu Bakar melihat perempuan itu tidak mahu bercakap. Kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa perempuan itu tak mahu cakap? Orang-orang yang ada di situ berkata dia berniat untuk diam. Abu Bakar pun berkata padanya, bercakaplah, kerana sesungguhnya perbuatan seperti ini tidak dibenarkan dan termasuk dalam perbuatan orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala alam, ikhwan, Allah Ta'ala maha mengetahui. Dulu ikhwan, zaman jahiliyah, di antara satu bentuk ibadat orang ahli jahiliah ialah dia tak bercakap daripada pagi sampai maghrib. Tak boleh cakap. Kalau dia cakap, batal ibadat dia. Maka dia sengak. Bila Nabi tengok benda-benda ni berlaku, Nabi datang. Nabi bagi tahu. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, Nabi kata dia kena cakap. Jangan diam. Dan cakap itu baik-baik. Bila satu orang tu satu hari dia diam, yang pertama ikhwan, walaupun dia tak ada niat nak tiru ibadat orang lain, tapi dengan dia diam satu hari, di keliling dia tu ada orang, ada kawan, ada mak, ada bapa, ada laki, ada bini, ada anak-anak. Dia diam satu hari. Daripada pagi dia bangkit dengan muka dia cong lagu tu, tak bercakap dengan siapa, sampai isyak dia tidur, dia tak bercakap dengan siapa. Walaupun hati dia kata ni bebal lah, bad mood lah, dia sedang tak sedang, dia telah membawa ciri ibadat orang dulu, iaitu ibadat secara jahiliah. Kita bad mood dengan siapa pun dalam rumah tu, mesti cakap. Bila kita kunci mulut kita satu hari tak bercakap, kita tak akan berzikir, masuk tandas tak baca doa, bismillah akan hilang daripada mulut kita. Ini benar-benar meniru ibadat jahiliah, dan ini sangat mungkar. Maka satu hari kena cakap. Mesti cakap. Bagi salam ke orang, jawab salam ke orang, senyum ke orang, tegur mak, tegur bapa, tegur adik-adik, abang-abang, kakak-kakak. Katalah sakit kepala bab lain. Tak bercakap kerana sakit bab lain. Ini tak sakit. Di keliling tu ada orang, tapi ambil keputusan tak mau cakap. Tak boleh, agama tak bagi. Sebab tak bercakap itu bukan satu jenis ibadat boleh mendekatkan kita pada Allah. Tak. Maka Abu Bakar zaman dia, ada satu perempuan nama Zainab. Orang beritahu kat dia, Abu Bakar, dia ni nazar, tak mau cakap. Abu Bakar pergi kat dia. Abu Bakar kata kat dia, awak ni nazar, dia kata. Abu Bakar kata dekat dia, takallami.
Ubagat kata hang suka tak suka lah ni hang kena cakap dengan aku. Dia pun cakap. Ubagat kata kat dia fa inna hadza la yahillu. Tengok bahasa dia. Dia kata sesungguhnya ni tak halal. Ini kaedah dia ikhwan. Ulama hadis kata tidak halal. Perkataan dia yang sama. Ubagat kata ni tak halal. Tak halal lawan dia apa? Haram. Ulama hadis kata tidak halal kita meriwayatkan sesuatu riwayat daripada Nabi. Tidak halal kita meriwayatkan suatu riwayat tanpa tidak halal kita meriwayatkan suatu riwayat dhaif, melainkan kita kena menceritakan kedhaifannya. Maksud dia apa? Tak halal. Apa lawan dia? Haram. Baca satu hadis yang kita tahu tak sahih, kita baca matan aja, kedudukan dia tak habaq, tak halal buat lagu tu. Kenapa? Ini hari ni kita puasa 21 Ramadan, okey, malam 22. So kita baca dalam buku malam 21 ni kelebihan kita sembahyang tarawih begini. Tak halal kita habaq lagu tu. Malaikat kena jelas dulu apa kedudukan riwayat tu. Ibn Qayyim kata riwayat tu riwayat yang tak boleh pakai. Kita bagi tahu kita sengak. Tak boleh kawan. Kita tak boleh sengak lagu tu. Kita kena bagi tahu. Ada satu perkataan saya nak kongsi. Satu perkataan saya nak kongsi. Ulama kata apa? Ulama kita sebut orang ni dipanggil orang yang tandus hidayah. Orang yang tandus hidayah. Tandus hidayah ni ikhwan apa dia? Katalah macam ni. Saya nak cerita pada sahabat macam ni nak cerita. Saya nak kata, saya nak galakkan sahabat-sahabat bersedekah. Dan saya nak galakkan para sahabat semua supaya tak sayang dengan harta. Tapi saya buat contoh begini. Cerita ni tak ada sebenarnya, saya buat. Cerita ni tak ada tapi saya buat. Tapi saya kata marilah kita ambil iktibar daripada cerita ini. Macam mana? Tengok. Saya kata ada satu makcik tua. Makcik tua tu dia keluar daripada rumah. Kemudian dia jumpa sekawan budak-budak muda duduk tepi jalan. Budak-budak muda tu tegur dia. Cerita ni tak ada, saya olah. Ataupun cerita ni saya jumpa dalam buku mana ke? Mungkin penulis tu olah. Yang cerita ni tak tahu kebenaran dia ataupun tidak. Tapi adalah manfaat dia nak ambil. Saya buat cerita. Saya kata makcik tu bagi salam pada budak-budak muda. Budak muda tu jawab. Kebetulan waktu pagi makcik tu tanya, hampa ni makan pagi tak lagi? Dia kata tak lagi. Makcik belanja boleh tak? Dia dengar makcik tu belanja. Nak lah. Makan lah. Carilah mentabak Jamal ke. Mentabak Jamal sedap. Kuah dia pun sedap. Tapi ada juga nak kata mentabak tak mentabak. Ada juga. Muka macam mentabak tapi isi tak tahu dah pergi mana. Makan sedap. Dah habis tu dia perbungkus lagi. Lepas tu makcik tu kata nak balik. Lepas tu masa makcik tu nak balik, makcik tu buka beg, dia ambil duit, dia bayar. Bila dia bayar, ada satu budak muda, dia terpandang dalam beg makcik tu dia duit tebal-tebal. Duit 50 tebal. Budak muda ni terkata, amboi makcik, duit banyak, bagi kami sikit. Makcik tu bila dengar budak muda ni kata lagu tu, dia pun tak kata apa. Dia ambil duit tu, dia bagi seorang 4 keping pada budak-budak muda ni. 4 keping. Mak dia bagi seorang 200. Dia ni 4 keping, dia ni 4 keping, dia ni 4 keping. Dia bagi seorang 4 keping kat budak-budak tu. Budak-budak ni seronok lah dapat seorang 200. Dah habis, jalan. Makcik ni pun jalan. Bila makcik ni jalan, dalam banyak-banyak budak muda ni teringat. Dia kata makcik ni, kita dia tak kenal. Dia sapa kita. Dia bagi kita makan. Lepas tu dia bagi kita bungkus. Lepas tu bila kita minta duit, dia bagi kepada kita. Bagi bukan kata sikit-sikit, banyak ni.
Siapa makcik ni? Dalam banyak-banyak budak muda tu ada seorang budak muda, dia start motor, dia pilihkan makcik ni. Jumpa kat ujung simpang. Dia kata, makcik, saya betul-betul, orang muda kata apa? Bob kata, no brain. No brain, saya tak boleh fikir. Saya tak boleh fikir. Kami tak kenal makcik, macam mana makcik boleh bagi? Makcik kata begini, makcik kata, nak, makcik sedang belajar dalam hidup makcik ni memberi, bukan menerima. Makcik bila tengok makcik bagi duit pada hampa ni, hampa segembira. Hampa gembira dapat duit, dapat makan. Tapi makcik lebih gembira kerana dapat memberi. Okey, cerita dia berhenti di situ. Maka saya buat kesimpulan. Saya kata apa? Saya kata, sahabat, berdasarkan kisah ini, kita mesti belajar diri kita menjadi orang yang suka membahagiakan orang. Kerana bila kita membahagiakan orang, kita dapat 2 kali ganda kebahagiaan. Daripada story saya bagi tahu tu sahabat, sahabat dapat pelajaran dia. Betul. Tapi ulama kata, inilah contoh yang diberi oleh manusia yang tandus dengan hidayah. Kenapa ikhwan? Kenapa kita perlu buat contoh yang tak ada kita kena reka? Sedangkan hadis penuh dengan contohnya cukup banyak. Kita mereka contoh. Sedangkan Muhammad datang dengan contoh. Kita sanggup adun satu kisah yang tak ada, nak bagi orang berubah. Sedangkan Muhammad bawa kisah-kisah yang sangat dahsyat. Kisah Aisyah dipuji, cerita pemurahnya Abu Bakar, cerita sahabat Nabi yang pemurah, cerita para Nabi yang pemurah, cerita, saya ingat nak, kalau kita nak bongkar semua hidup Nabi Muhammad ni ikhwan, syarat dengan cerita. Tapi semua cerita tu tidak ada di lisan kita. Yang adanya ialah cerita yang tak ada, kita dongengkan, lepas tu kita sembah pada orang dan kita belajar nak ambil manfaat. Ya Allah ikhwan, jauhnya manfaat kita dapat daripada apa yang Allah redha. Maka daripada dulu saya dengar, daripada Syekh Maulud saya dengar, dalam tulisan pun ada para ulama kita sebut, jangan biasa lisan kita buat kisah lagu ni. Kerana dia akan mematikan nur sirah dalam hidup kita. Sepatutnya apa kita nak cerita? Sirah. Balik pada sirah. Dia tak perlu dongeng. Katalah kebetulan kita saksi satu kejadian. Yang kita saksi itu yang benar. Yang benar lain bab. Kita hanya nak berkongsi. Tapi yang kita baca dalam buku-buku cerita ni, jangan ambil sebagai contoh hidayah. Walaupun cerita tu nampak macam touching, tapi kita tak tahu cerita tu ada ke, direka ke, ditipu ke, khayal ke. Maka itu para ulama sangat berjaga-jaga. Lepas tu tengok ulama hadis, saya tak fikirlah. Mereka hidup satu masa dengan tak berjumpa orang, dia berjumpa orang. Banyak hal-hal orang datang bersembang dengan mereka, minta tolong selesai. Mereka tak pernah ambil hal orang itu buat modal untuk menyampaikan tazkirah. Bila mereka bertazkirah, semuanya pasal Nabi, tak lebih daripada itu. Mereka bercakap pasal sanad, mereka bercakap pasal matan, mereka bercakap pasal, hatta mereka bercakap pasal sahabat pun masih bercakap tentang sanad dia. Sahih tak kisah ni? Sahih tak kisah ni? Dan yang suka buat olah-olah cerita ni adalah generasi yang lain, ikhwan. Generasi yang lain. Dia mesti datang daripada 4 saya sebut tadi, golongan yang kita jangan tiru mereka. Pasal tu ahlul qusas, ahli bercerita, ahlul hikayat, penuh dengan hikayat. Dalam banyak-banyak cerita tu akan termasuklah pembohongan. Maka ini kita punya prinsip, ikhwan. Prinsip yang ke-23, iaitu larangan kita berdiam sehari semalam. Jangan sampai sehari semalam tak bercakap. Sunnah melarang, kena bercakap. Bad mood macam mana pun kena bercakap. Bagi salam, kong-kong bagi salam, tanya khabar orang. Bila kita kunci mulut kita bercakap, daripada matahari naik sampai matahari jatuh, kita telah pun tasyabuh dengan ibadat jahiliyah. Cara mereka mendekatkan diri pada Allah dengan diam, membisukan diri. Dan agama tak benarkan ini. Ikhwan, insya-Allah, kalau Allah bagi umur dan kesihatan masa, kita masuk hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24, tidak mewarna rambut dengan warna hitam. Ini ada hadis kata, jangan kita buah rambut kita dengan warna hitam. Ini kita tengok. Muhammad Hafiz, dia masukkan hadis ni. Dia masukkan hadis ni.
dengan tujuan tertentu lah. Dia ada muslihat dia tertentu, tujuan dia tertentu, iaitu supaya kita ni ikhwan jangan sampai tasyabuh ni ada dua makna. Satu tasyabuh secara rambang, satu kita tasyabuh secara betul-betul kita, orang kata apa, kita photostat betul. Yang ada pada kawan tu ada pada kita. Oh, ini nama dia tasyabuh hakiki. Tasyabuh secara majaz pun tak boleh. Simbolik. Taklah nampak hakikat tu sama sangat. Tapi yang ni sampai nampak persamaan itu. Macam photostat. Lebih diberi perhatian. Dan cuma nanti kita bincang kenapa warna hitam tu disebut. Benar akan berdasarkan hadis ni kita tak boleh dye rambut warna hitam. Yang tu kita bincang besok. Saya tak bermaksud untuk bincang secara fiqh. Tapi kalau ada hadis-hadis yang boleh jadi iskal lagu ni, kita hanya bagi tahu sikit-sikit aja. Kita hanya nak melihat perjalanan hidup semata-mata. InsyaAllah ikhwan wa ila liqa hayakumullah. Ada soalan ke? Ada soalan daripada sahabat kita, sahabat Idris Zamhuri. Semoga Allah memberkati sahabat kita, sahabat Idris Zamhuri. Bolehkah seluruh zakat pendapatan diserahkan kepada adik yang daif dan tidak mempunyai pendapatan? Bagaimana pula jika dia tinggal dengan kita? Bolehkah dia dianggap sebagai asnaf? Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Secara hukum dasarnya kita kena pastikan satu perkara sahabat Idris Zahuri, iaitu adik kita adakah dia tanggungan mutlak kita ataupun tidak. Kalau adik kita, artinya sepatutnya adik kita itu ditanggung oleh ayah kita. Ayah kita uzur ataupun ayah kita dah mati, maka secara tidak langsung amanah jaga adik-adik kita ambil. Dia dengan kita, dia belum bekerja, dia tak ada, dia masih belajar, kita tanggung semua. Kalau itu yang berlaku, maka kita tak boleh bagi zakat kat dia. Kerana dia termasuk zimah kita, tanggungan kita. Tapi kalau adik kita tu dia dah kahwin. Dia dah kahwin, dia dah kahwin, dia tak ada dia dah ada keluarga. Kebetulan Allah takdir dia susah. Dia ada lelaki, ada anak, tapi dia susah. Ataupun dia ada suami, dia ada isteri, dia susah adik kita. Itu bermakna bukan zimah kita, bukan tanggungan kita. Maka ketika itu kita boleh bagi zakat kat dia. Dan ada ayat Quran yang para ulama kita bawa tentang kita disuruh mendahului kebaikan itu kepada zil qurba. Zil qurba bermakna ahli keluarga yang dekat yang susah. Boleh, tak salah. Tapi pastikan sama ada dia tanggungan mutlak kita ataupun tidak. Sekali-sekala kita bagi duit kat dia, yang tu bukan tanggungan. Dia ada keluarga, cuma dia tak ada pendapatan yang tetap. Bolehkah zakat bagi pada dia? Jawapan dia, boleh. InsyaAllah boleh. Begitu sahabat Zamhuri. Soalan yang kedua daripada sahabat kita, sahabat Abul Haq. Oh, semoga Allah merahmati sahabat Abu Haq. Assalamualaikum Al-Fadil Tuan Guru. Oh, ini sudah melampau hulu. saya belum jadi Tuan Guru. saya hanya baru Al-Fadil. Ini bukan kata tak dapat tauliah. Tauliah boleh tak diberikan langsung. Jangan main-main. Apa pendapat Ustaz mengenai orang kafir yang masuk ke dalam masjid dan mengikuti solat dan gerakannya sedangkan dia kafir? Dia berdiri dalam saf solat dan mengikut solat. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala maha mengetahui. Yang pertama, secara mata pandang saya, apakah satu keperluan orang kafir itu masuk dalam saf? Untuk apa? Untuk ajak dia sembahyang. Untuk ajak dia sembahyang tak perlu masuk saf. Kita boleh ajak dari luar. Dia minta izin, boleh tak dia masuk?
Dia minta izin, boleh tak dia masuk? Kalau dia minta izin, bolehkah dia masuk? Boleh tak dia masuk? Jawapan dia boleh lah. Tetapi dia tak dikira lah sebagai seorang jamaah. Walaupun dia rokok, dia i'tidal, dia tak anggap jemaah lah. Sebab apa? Sebab dia kata Islam tu, syarat Islam tu tak ada ke dia. Dan syarat sah sembahyang apa dia? Islam. Maka dia tak ada. Maka dia tak dihitung. Tapi adakah dengan dia wujud di situ sembahyang kita jadi rosak? Jawapan dia tak rosak. Tak rosak. Maka kalau dia nak masuk, kita kena tanyalah kepada diri kita, apakah suatu maslahat yang pentingkah? Pentingkah maslahat itu, perlukah sangat? Kalau keperluan itu mendadak, silakan. Kalau keperluan itu tak ada, sebab sembahyang ni ibadat, dia bukan benda test. Dia bukan macam kuih testing, tak. Dia ibadat sungguh. Kalau tak perlu, tak perlulah. Kalau perlu, barulah boleh. Soalan yang ketiga daripada sahabat kita, Phyllis Domesticus. Lama tak tengok sahabat kita. Al-Fadil. Ya. Saya nak tanya tentang hadis larangan meminta-minta. Kalau kita minta kawan belanja makan, adakah kita termasuk dalam hadis itu? Sedangkan kita mampu beli sendiri. Ya ikhwan. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita minta, hang belanjalah aku pula, lama lah aku duduk belanja, hang minta tu tak bagus. Walaupun kita melawak kan. Adalah ulama kata minta ni ada dua, satu mintanya hakiki, satu mintanya adat. Minta adat lah mana? Bini minta kat laki, laki minta ke bini. Laki bini punya hidup minta. Dia nak pergi, kata nak pergi kuliah kan, naik motor, duit tak ada. Dia minta kat bini dia ni, mat aku RM3. Bini minta kat lelaki, adakah itu termasuklah hadis ni? Yang tu nama dia minta secara adat untuk hidup, itu lain bab. Ini minta dalam bentuk apa? Macam ni. Katalah satu orang tu dia susah. Bila dia susah, dia dah set dalam kepala dia, siapa dia nak jumpa? Siapa dia nak minta? Dia dah set dah. Dan dia tak cari orang lain, dia cari orang tu je. Dia tak mau tanggung sikit susah dalam hidup dia. Minta. Itu minta yang mencacatkan. Nabi kita kepada hakim, Nabi kita jangan minta. Hakim bila dengar nasihat Nabi jangan minta tu, sampai satu masa dia duduk atas kalder, tongkat dia jatuh ke bawah. Dia tak minta kawan pergi tolong ambil, dia turun ambil sendiri masa dia tua. Dia kata apa? Sekali Nabi pesan ke aku buat sampai mati. Sedangkan tongkat jatuh itu minta orang ambil, itu termasuk minta yang adat. Tapi dia tak mau juga. Jadi apatah lagi ikhwan, benda berkaitan dengan makan dan minum. Kita kata kat kawan kita, belanjalah aku pula. Walaupun kita melawak dengan dia, elok jangan. Sebab apa ikhwan, dia berkaitan dengan makan dan minum. Kita tak tahu orang punya sempit. Memanglah kita nampak dia dapat gaji, tapi kita tak tahu dia belanja apa. Hutang dia cukup ke tak. Entah-entah dia keluar tu pun mengharapkan kita bayar. Tak tahu kita dah kata, amboi hang lama tak pernah bayar, malu dia tu. Itu pada saya agak serius lah. Maka saya lebih berpandangan kepada sahabat Phyllis Domesticus, janganlah kita meminta kawan kita belanja kita, cukuplah kita belanja dia. Dan kalau dia nak belanja kita, itu rahmat Tuhan bagi kat kita. Kita tak payah minta. Tak payah minta. Begitu, itu pandangan peribadi saya. Soalan dari sahabat kita, sahabat Nur Aini. Semoga Allah merahmati sahabat Nur Aini. Assalamualaikum Ustaz, sepupu saya baru mati suami. Bolehkah beliau menggunakan media sekarang seperti WhatsApp, IG, Facebook untuk bersembang dengan rakan dalam tempoh bergabung? Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ulama kita kata, wanita yang kematian suami dengan wanita yang diceraikan suami, dia berbeza, dia punya status. Dua-dua ada edah, tapi edah tak sama.
wanita kematian suami iddah dia 4 bulan 10 hari. Wanita diceraikan suami, dia kata salasata quru, sama ada 3 kali haid atau 3 kali suci. Itu khilaf mazhab antara Abu Hanifah dengan Syafi'i. 3 kali suci mazhab Syafi'i, 3 kali haid Abu Hanifah. Wanita yang diceraikan diceraikan suami, dia punya, kita kata apa, tempoh iddah tu kan, banyak benda boleh buat, tak boleh buat. Dia agak longgak berbanding wanita yang kematian suami. Wanita kematian suami ni agak ketat. Dia sampai sebahagian ulama kata tak boleh keluar rumah langsung. Dia kena tunjuk kesetiaan dia pada suami dan sedih dia. Dan dia kena bersihkan diri dia daripada sisa-sisa badan dia disentuh oleh suami dia. Baru dia boleh kahwin. Dan dalam tempoh wanita iddah mati ni, langsung tak boleh ada mukadimah kita nak meminang dia ke, nak tunjuk dia seronok. Something dia buat itu kata dia macam seronok, laki dia mati pun dia tak rasa apa. Tak boleh. Termasuk ulama kata cara pakaian dia, cara make up dia, cara kerja dia, dan cara dia komunikasi dengan orang. Kalau dia guna Facebook ke, dia guna apa, sekadar Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kawan tanya, macam mana lah ni, Alhamdulillah. Tapi kalau dia balas melampau, dia balas tu macam mana laki dia pilang kahwin esok nak balik. Dia macam happy, dia seronok, ulama tak benarkan. Artinya bukanlah komunikasi itu yang tak dibenarkan, isi komunikasi itu dia kena jaga. Nak telefon boleh, nak Facebook boleh, nak IG boleh, nak semua boleh, WhatsApp semua boleh, tapi dia kena guna bahasa yang diperlukan. Tak perlu, dia tak perlu. Maka itu dia kena hati-hati. Dia berbeza dengan kes suami cerai dia. Suami cerai dia dalam iddah, tiba-tiba ada hero mai. Hero macam berkenan, tapi hero nak abang luah tu dia tak ni, dia bagi bunga-bunga. Bunga-bunga boleh. Sebab apa? Sebab cerai hidup ni dia satu nikmat kepada salah seorang lah, sama ada pada isteri atau pada suami, untuk membina hidup yang baru. Dan dia nak tunjuk cerai, Alhamdulillah lah cerai, dia nak dressing sikit, boleh. Dia tak sama macam mana yang iddah wafat tu. Iddah wafat tak boleh. Iddah wafat sampai dia keluar rumah pun mula ada perbincangan ulama, untuk apa dia keluar. Dia nak pergi sana pasal sepupu baik dengan dia, kenuri. Ulama kata tak payah, tak happy lah. Dia pun boleh hantar makan kat dia. So orang-orang keliling ni janganlah berkecil hati. Sebab orang dalam iddah wafat ni dia lain. Dia kena tunjuk kesetiaan dia supaya dia tak tanggung fitnah. Fitnah apa? Tengok patutlah dia rupanya mau kawan tu mati. Silat-silat dia buat racun bagi dia tu mampu apa? Mulut manusia, ikhwan, walaupun zaman berubah, fitnah tu tetap ada. Maka dia hati-hati. Sangat hati-hati. Jadi kita hati-hatilah. Lebih bahaya lagi, saya hanya buat contoh saja, katalah karier kawan tu pelakon. Laki dia mati dan dia terikat dengan kontrak kena berlakon. Allahu Akbar. Macam mana dia nak buat? Watak apa dia nak pegang? Kena pula watak dia pegang dalam filem tu, dia pula jadi bini orang. Allahu Akbar. Ini semua mesti dihati-hatikan. Kenapa pakai hitam? Ulama kata warna hitam tu bukan warna hitam warna bergabung, tapi warna hitam tu dia melambangkan dia macam dia tak menunjuk, dia free color kan. Dia biasa-biasa. Tu pasal tu ulama banyak belah-belah, kita tengok belah Timur Tengah kan, dia suka warna hitam. Dia warna yang tak menonjol. So orang Melayu pun kena fahamlah benda tu. Itu jawapan saya kepada sahabat Nur Aini. Semoga Allah Ta'ala berkati kita di atas semua perkara ini. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Kita sambung hadis yang berikutnya nanti. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.